Kan cabaran politik dalam penghayatan etika dan peradaban. Politik bukan hanya boleh menjatuhkan kerajaan yang kuat, yang stabil, yang mempunyai banyak kursi di dalam parlimen ataupun di dalam Dewan Undangan Negeri, tetapi juga mampu melemahkan seluruh struktur dan elemen kuasa dalam pentadbiran negara. Saya bagi contoh. Pada ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri kedua, pimpinan Kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan begitu kuat, kerajaan begitu mempunyai banyak kursi, kerajaan begitu stabil, ya. Tetapi kerajaan itu gagal. Disebabkan apa? Disebabkan beberapa langkah diambil oleh orang-orang politik untuk mengambil kerajaan pada ketika itu. Sehingga kerajaan pada ketika itu, Kerajaan Pakatan Harapan runtuh. Kerajaan pada ketika itu telah jatuh, diambil oleh kerajaan daripada pembangkang. Terdapat beberapa pemufakatan, terdapat beberapa langkah, terdapat beberapa kaedah telah diambil oleh pembangkang untuk mengambil kerajaan kerusi pada ketika itu melalui lompat dan sebagainya. Berikut adalah cabaran-cabaran besar yang kita mesti tangani, antaranya rasuah dan penyalahgunaan kuasa, kes-kes rasuah, kes 1MDB, ya, kes pecah amanah, kes jabatan air di Sabah dan sebagainya. Seterusnya politik isu perkauman dan agama. Ini sering berlaku apabila waktu pilihan raya. Saya bagi contoh, di Sabah pilihan raya sering kita dengar, wah parti ini parti PTI, parti ini parti yang bagi IC. Ini merupakan salah satu isu, salah satu perkara yang mesti kita tangani agar ianya tidak mengubah, ianya tidak menjadi benda yang negatif kepada anak cucu cicit kita, ya, disebabkan beberapa fitnah ini. Begitu juga dengan isu politik yang menggunakan sentimen agama untuk mengaut undi. Sebagai contoh, boyalah di Kelantan disebabkan oleh beberapa kaedah, beberapa orang politik mempergunakan agama untuk mengaut undi. Seterusnya pembinaan budaya politik dan demokrasi matang. Seterusnya kebebasan bersuara dan pembinaan masyarakat sivil madani, kerajaan yang telus dan menjaga kepentingan nasional, literasi politik dalam kalangan rakyat, celik sejarah dalam kalangan rakyat, mewujudkan sebuah negara bangsa, semangat cintakan negara, dan kurangnya penghayatan dalam aspek kenegaraan. Politik berasaskan kaum lawan, dan politik pemufakatan. Mengakui hak antara kaum seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Sekian dari saya, terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Yusten dan rekan-rekan seperjuangan. Nama saya Chevin Nixon dan number matrix BF 23160290. Seterusnya saya meneruskan pembentangan bagi tajuk cabaran ekonomi. Cabaran ekonomi ini secara tidak langsung dia memberi efek yang negatif kepada etika dan peradaban manusia. Dalam perspektif kedua-dua tokoh barat yang dikenali sebagai Maslow dan Kohlberg, bahwa etika yang tinggi itu dia berlaku apabila seseorang ini dia bebas daripada kepentingan pribadi dan orang lain, serta keputusan etika bagi seseorang individu ini dia dilakukan atas kesadaran yang tinggi di mana dia wujud dalam diri kita masing-masing. Melalui perspektif barat, kita dapat simpulkan bahwa etika dan peradaban ini dia sangat berkait rapat dengan ekonomi. Contohnya, apabila seseorang itu dia dapat memenuhi keperluan dan kehendak dia, yaitu keperluan asas, keselamatan, dan esteem diri, maka dia akan mencapai tahap kesempurnaan diri. Tetapi perspektif barat ini dia berbeza dengan perspektif Islam. Kenapa? Sebab si Al-Ghazali sudah menyatakan bahwa akhlak atau etika adalah satu sifat kerohanian, di mana sesuatu perkara atau sifat dia dilakukan atau ditunjukkan dalam bentuk tingkah laku yang baik karena kesadaran seseorang itu terhadap Allah. Seterusnya cabaran dalam kemajuan teknologi, di mana isu jenayah cyber ini dia kerap berlaku, contohnya kecurian maklumat, penipuan, penyebaran virus, penggodaman, dan lain-lain.
Kemajuan teknologi ini disalahgunakan oleh pihak tertentu yang tidak bermoral, di mana mereka ini ingin mengaut keuntungan dengan cara yang mudah namun tidak baik, dengan mencuri, mengodam maklumat orang. Dan di samping itu, teknologi ini juga menyebabkan segelintir belia yang terjebak dengan permainan video. Hal ini dapat mengurangkan kecerdasan interpersonal dan mewujudkan sifat mementingkan diri sendiri di kalangan remaja. Oleh itu, sikap ini tidak sepatutnya wujud dalam jiwa remaja karena ia mengurangkan keyakinan diri dan mengurangkan interaksi sosial antara remaja dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kemajuan teknologi dia memberi kesan negatif sekiranya disalahgunakan dan menyebabkan etika dan peradaban seseorang itu semakin bertambah teruk. Di samping itu, cabaran dalam melestarikan etika dan peradaban adalah disebabkan ketegangan kaum yang berpunca daripada pelbagai faktor, namun perasaan yang tidak puas hati adalah salah satu pemicu dan seringkali ditunjukkan oleh pelbagai kaum. Ketegangan boleh didefinisikan sebagai tekanan atau jurang antara masyarakat. Ketegangan sesebuah kaum dia akan menyebabkan pecah belah antara masyarakat dan sekaligus dia menggoyahkan sesebuah negara karena tiada persefahaman antara satu sama yang lain. Walhal salah satu ciri-ciri pembentukan negara ialah perpaduan rakyat. Hal ini menyebabkan pendapatan negara kita ini kurang karena ketiadaan kedatangan pelancong dari luar, jadi dia mempengaruhi pendapatan negara kita. Pada masa yang sama, isu penyentuhan resis yang menyentuh isu agama dan bangsa juga menyebabkan berlakunya ketegangan serta perselisihan paham antara kaum. Sebagai contoh, pada peristiwa berdarah yang berlaku pada tanggal 13 Mei 1969, di mana ia merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia, di mana berlakunya rusuhan kaum yang melibatkan kehilangan nyawa, kecederaan, kehilangan rasa percaya, dan kemusnahan harta benda. Jadi dalam hal ini, etika dan peradaban akan terjejas menyebabkan negara akan menjadi mundur. Oleh itu, ekonomi memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk etika yang lebih baik, serta kesadaran rohani dan nilai-nilai agama juga penting dalam pembentukan etika. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fadli Irfan dan nomor metrik saya adalah BS23110137. Hari ini saya akan membentangkan cabaran dalam aspek alam sekitar. Terdapat beberapa isu dan cabaran kelestarian dan peradaban dalam konteks alam sekitar. Salah satunya ialah kos pengurusan. Kos pengurusan dalam mengendalikan alam sekitar adalah besar dengan nilai jumlahnya sebesar 2.71 bilion dan ia akan terus meningkat tahun demi tahun. Sekiranya berlaku isu seperti kebakaran hutan, ia memerlukan banyak kaki tangan untuk memadamkannya. Sebagai contoh, kebakaran hutan beberapa hari di Victoria, Australia, di mana ia memerlukan 1,000 anggota bomba dan 50 pesawat bagi memadamkan kebakaran tersebut. Selain itu, kelemahan sistem pendidikan juga merupakan cabaran melestarikan etika dan peradaban. Pendidikan merupakan cara yang terbaik bagi memupuk sifat kasih sayang terhadap alam sekitar. Akan tetapi, sekiranya kesedaran ini tidak dapat dipupuk dalam kalangan pelajar-pelajar, termasuklah warga-warga sekolah tersebut, mereka tidak akan kisah dengan apa yang akan berlaku kepada alam sekitar sekiranya mencemarkannya. Sebagai contoh, yang paling ketara adalah mereka akan membuang sampah merata-rata, di mana mereka akan menganggap perkara ini adalah perkara biasa sahaja. Perkembangan masa kini telah menimbulkan masalah pencemaran dan kemerosotan kualiti alam sekitar. Proses pembangunan menentukan berapa banyak barang diperlukan. Hal ini menyebabkan permintaan ke atas barang penggunaan yang semakin bertambah. Masyarakat akan terus meneroka alam semula jadi tanpa memikirkan akibat yang bakal diterima hasil daripada eksploitasi tersebut disebabkan oleh sikap tidak mengambil peduli mereka. Kadar penggunaan
pada masa kini jauh melebihi kadar penggantian yang berlaku secara semula jadi, menyebabkan sumber alam sekitar semakin merosot. Masyarakat juga tidak dapat lari daripada budaya penggunaan dan konsumerisme dalam kehidupan seharian mereka. Setiap masyarakat mempunyai keluarga mereka dan ada di antara mereka mempunyai keluarga yang besar. Masyarakat mudah terpengaruh dengan promosi-promosi barangan yang dijual yang mendorong masyarakat untuk berbelanja secara berlebihan, bermula daripada keperluan asas seperti makanan, pakaian, sehingga kepada alat telekomunikasi. Ini secara tidak langsung menyebabkan permintaan terhadap sumber semula jadi untuk menghasilkan barangan tersebut turut meningkat dan ini akan mengakibatkan penyusutan sumber alam semula jadi. Assalamualaikum, nama saya Nurul Izzah binti Muhammad Rahaizat dan nombor matrik saya adalah BN23110008 dan saya akan membentangkan mengenai cabaran globalisasi. Antara cabaran yang dialami dari aspek cabaran globalisasi adalah pertama, pengaruh budaya asing. Negara kian maju berkembang ke arah kemodenan dan menyebabkan nilai-nilai tradisi asal Malaysia dan masyarakat tempatan diancam. Dan hal ini telah menyebabkan mentaliti dan juga minda masyarakat mudah dipengaruhi oleh budaya barat. Contohnya budaya pemakanan, pakaian, bahasa pertuturan dan juga kesenian dari negara barat. Secara tidak langsung menyebabkan golongan muda meninggalkan ataupun tidak menghormati nilai-nilai tradisi masyarakat tempatan Malaysia. Kedua adalah ekonomi dan ketidaksetaraan. Dan ekonomi negara yang tidak konsisten menyebabkan peningkatan persaingan global dan akibat daripada kesalahan dalam etika perniagaan. Di samping mengekalkan daya saing ekonomi tempatan dan juga luar negara. Seperti contoh isu yang melibatkan pekerja-pekerja imigran yang dieksploitasi dan berlakunya ketidaksamarataan pendapatan yang berlaku secara berleluasa. Dan hal ini telah menyebabkan perpecahan serta ketidakadilan antara pekerja-pekerja imigran dan juga pekerja tempatan yang memikul jawatan atau pekerjaan yang sama. Ketiga adalah kepelbagaian agama dan juga etnik. Malaysia terdiri daripada kaum, agama dan juga latar belakang yang berbeza. Dan hal ini menyebabkan terdapatnya nilai-nilai luar dan nilai-nilai tempatan bercanggah. Lalu memberikan tekanan kepada hubungan antara etnik dan juga agama dalam sesebuah komuniti. Dan untuk mengatasi masalah ini, masyarakat harus dididik dan diberikan pendedahan di bangku sekolah lagi terhadap setiap etnik yang terdapat di Malaysia bagi menghasilkan sebuah generasi yang mempunyai pembangunan sasiah diri yang cemerlang. Akhir sekali adalah pengaruh teknologi dan media sosial. Tidak dapat dinafikan, teknologi dan juga media sosial dapat memberikan kemudahan kepada orang ramai dalam penyebaran maklumat dalam bentuk maya. Namun begitu terdapatnya kewujudan penyebaran maklumat palsu dan juga budaya negatif disebarkan secara meleluasa dalam bentuk maafkan saya, secara viral. Dan hal ini menyebabkan golongan muda ataupun golongan netizen mudah dipengaruhi lalu menyebabkan keruntuhan nilai moral akhlak serta etika dalam kemasyarakatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaridah binti Abis, nombor matriks BF23160278. Pada hari ini saya akan membahaskan tentang cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban dalam bidang sosial. Isu yang pertama ialah aspek agama tidak boleh dikesampingkan kerana manusia ni dia mempunyai sumbangan kepercayaan beragama terhadap tamadun yang memainkan peranan yang besar dalam perkembangan tamadun manusia. Ajaran dan nilai-nilai Islam ni dia boleh dirikaskan dengan prinsip umum seperti mengamalkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Konsep ini dia telah disesuaikan dengan budaya masyarakat Melayu.
Pengamalan nilai-nilai sejagat dalam kehidupan masyarakat pada masa kini dia merangkumi pelbagai aspek kehidupan, termasuklah hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, memupuk budaya ilmu melalui penyelidikan, penulisan dan rajin membaca. Mengamalkan maruah bangsa, berdikari, kepimpinan melalui teladan, bersih, cekap dan amanah. Seterusnya, penghayatan agama yang semakin berkurang. Kurangnya penghayatan agama dalam masyarakat, terutamanya di kalangan generasi muda, dia akan memberikan kesan yang buruk dari kurangnya penghayatan agama seperti keruntuhan akhlak dan moral. Contoh isu-isu remaja seperti buli, pembuangan bayi, seks bebas, sumbang mahram dan penyalaan gunaan dada merupakan kesan buruk daripada kurangnya penghayatan agama. Selain itu, keruntuhan institusi keluarga, pegangan agama yang kukuh dapat menjamin keutuhan rumah tangga dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Masyarakat pada masa kini dia tidak mengamalkannya, yang menyebabkan puncak kelonggaran agama dalam institusi keluarga disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ilmu agama dalam diri seseorang. Oleh itu, ibu bapa ni perlulah memainkan peranan yang penting dalam memastikan ahli keluarga ni perlu mentaati agama. Sebaliknya, yang berlaku pada masa kini, mereka lebih mementingkan kerjaya dan kesenangan di dunia tanpa memikirkan soal agama. Isi yang ketiga ialah masalah jenayah sosial. Kesan buruk kepada masyarakat. Hal ini kerana dia akan mendatangkan kerisauan dan kebimbangan. Contohnya, masyarakat tidak akan menjadi risau dan bimbang apa akan berlaku kepada mereka. Bukan itu saja, keselamatan dan keamanan seperti jenayah sosial ini dia dapat mengganggu rasa selamat dalam kalangan masyarakat setempat. Kesan fizikal dan mental ni dia akan memberikan kesan kepada bangsa. Dari segi kesan fizikal, bangsa ni dia mungkin mengalami kecederaan fizikal akibat jenayah. Dari segi kesan mental, dia akan berlaku trauma dan tekanan emosi dia sering dialami oleh mangsa jenayah sosial. Selain itu, kerajaan ni dia akan rugi disebabkan oleh kos peruntukan ni dia perlulah mengeluarkan peruntukan untuk membendung dan memulihkan kesan jenayah sosial. Sumber ekonomi ni juga dia digunakan untuk tujuan pengawalan jenayah dan pemulihan mangsa. Antara contoh jenayah sosial yang lazim ialah kecurian, ragut, rasuah, rogol, pergaduhan dan pembunuhan. Isi yang keempat ialah penyebaran budaya asing, terutamanya budaya barat ini dapat memberikan kesan yang negatif seperti kehilangan identiti. Penduduk ni dia akan kehilangan identiti dan mula menghayati budaya serta cara hidup barat. Yang kedua ialah budaya dan cara hidup ni dia dapat beradaptasi dalam kehidupan seharian. Malahan pengaruh barat yang merosakkan ni adalah budaya dari barat yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma budaya tempatan. Contoh pengaruh barat yang merosakkan ni seperti seks bebas, homoseksual, black metal, punk, hedonisme dan skinhead. Isi yang kelima ialah kurang cinta akan ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Kerana ilmu ni dia merupakan aspek yang penting untuk membentuk kepribadian seseorang. Salah satu puncanya ialah punca kurang cinta akan ilmu. Contohnya, penggunaan telefon bimbit pada masa lapang ni dapat membazirkan masa dengan melayari internet dan media sosial. Faktor persekitaran juga merupakan salah satu punca. Seperti pengaruh rakan sebaya ni, dia akan bergaul dengan rakan-rakan yang lemah dan kurang semangat belajar. Peranan ibu bapa ni dia dapat mengurangkan pemberian ilmu secara langsung. Kerana ibu bapa ni dia tidak mencurahkan ilmu secara langsung kepada anak-anak. Dan penggunaan internet atau teknologi ni hanyalah untuk kegunaan hiburan dan bukan untuk pembelajaran. Seterusnya adalah kurang interaksi antara kumpulan etnik yang berbeza.
dia akan memberikan kesan. Contohnya perpecahan hubungan antara etnik dan penghancuran perpaduan kaum. Akibat daripada itu, dia akan memberikan kesan akibat pemisahan fizikal. Contohnya seperti kekurangan interaksi. Sesetengah etnik ni, khususnya yang tinggal di kawasan yang berbeza, sering tidak mengenali antara satu sama lain. Disebabkan hal ini, peluang untuk berinteraksi antara kaum tu dia kurang. Selain itu, perbezaan yang membawa konflik ni, dia dapat perselisihan faham dan memberikan kesan yang negatif kepada perpaduan kaum. Hai, nama saya Nur Hazliza Zira binti Tahar, nomor matriks BF231602888. Saya akan membentangkan cabaran Malaysia dalam melestarikan etika dan peradaban dalam aspek psikologi dan pembinaan karakter. Malaysia juga menghadapi isu dalam cabaran kelestarian etika dan peradaban dari segi psikologi dan pembinaan karakter. Pembinaan karakter diri sangat penting untuk masa depan seseorang, terutamanya kepada sesebuah bangsa. Sesuatu bangsa itu akan ketinggalan jauh di belakang sekiranya tidak mempunyai jati diri yang kukuh. Hal ini dikatakan demikian kerana keutuhan jati diri atau pembinaan karakter adalah termasuk dalam nilai-nilai dalaman yang kuat seperti nilai kerajinan, nilai kejujuran, dan nilai luaran yang lain. Antara cabaran psikologi dan pembinaan karakter termasuklah dari segi pembinaan jati diri bangsa Malaysia. Cabaran pembinaan jati diri bangsa Malaysia adalah disebabkan kepelbagaian kaum dan bangsa di Malaysia. Pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain mempunyai bangsa, agama dan bahasa yang tersendiri telah menjadi sukar untuk menyatupadukan rakyat Malaysia sekiranya tidak diuruskan dengan baik. Hal ini dikatakan demikian kerana rakyat Malaysia kebiasaannya mengamalkan budaya sendiri tanpa menghiraukan sensitiviti kaum lain di mana hal ini memberi kesan negatif terhadap masyarakat dan negara. Antara kesan-kesan tersebut adalah berlakunya ketegangan antara kaum, menjejaskan keharmonian dan keamanan, serta berlakunya diskriminasi dan prasangka antara masyarakat. Oleh itu, kelestarian etika dan peradaban dapat dibentuk sekiranya rakyat Malaysia mempunyai keutuhan jati diri yang tinggi dalam diri masyarakat. Seterusnya, cabaran psikologi yang menjadi rintangan dalam pembentukan etika dan peradaban adalah dari segi perbezaan rakyat minda kelas pertama dan minda kelas ketiga. Minda kelas pertama adalah golongan rakyat yang mudah difahami dan juga dianggap sebagai ciri-ciri model insan yang mampu memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia. Manakala bagi minda kelas ketiga pula adalah golongan rakyat yang mentalitinya agak teruk dan pendapat mereka adalah disuarakan oleh masyarakat bukan tempatan. Sebagai contohnya, mentaliti kelas ketiga dalam masyarakat Malaysia tidak dapat diubah kerana sikap seseorang yang mementingkan diri sehingga mengatasi kepentingan umum. Hal ini telah memberi impak kepada persepsi yang tidak benar sehingga menjejaskan hubungan dan perpaduan antara kaum. Tambahan pula, sikap sesetengah individu di Malaysia masih berada di tahap kelas ketiga di mana terdapat banyak contoh yang dapat dikaitkan dengan etika dan peradaban rakyat Malaysia di negara ini. Antara contoh etika individu kelas ketiga ini ialah membuang sampah di merata-rata tempat. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan Malaysia telah menyediakan tong sampah terutamanya tong sampah kitar semula yang boleh didapati di merata-rata tempat. Namun, individu kelas ketiga ini masih membuang sampah di merata-rata tempat dan tidak sedar akan perbuatan yang menyumbang kepada keburukan alam sekitar. Oleh sebab itu, negara tidak akan bergerak maju dan pembentukan etika dan peradaban tidak akan berjaya sekiranya golongan minda kelas ketiga ini masih wujud di negara ini. Akhir sekali, cabaran lain dalam kelestarian etika dan peradaban adalah mengurangkan stereotip, prejudis, etnosentrisme dan bias antara kaum. Dalam hal ini, tanggapan negatif seseorang individu terhadap sesuatu kaum telah menjadi halangan dalam pembentukan etika dan peradaban rakyat Malaysia pada waktu kini.
Stereotip dan bias merupakan salah satu cabaran yang sangat sukar untuk dibendung dari zaman dahulu lagi. Sebagai contohnya, orang Melayu digambarkan sebagai malas bekerja kerana mereka lebih suka menggunakan idea ala kadar, manakala orang Cina digambarkan sebagai mementingkan fat choi, iaitu menghasilkan wang daripada perkara lain di dunia, dan bagi orang India, mereka dilihat sebagai tidak amanah dan tidak boleh dipercayai. Sebagai rakyat Malaysia, kita tidak sepatutnya beranggapan negatif terhadap mana-mana kaum kerana negara Malaysia dikenali sebagai negara yang berbilang bangsa. Perkara tersebut akan menjejaskan keharmonian negara dan memecah belahkan kaum. Oleh itu, isu ini telah menjadi cabaran besar dalam pembentukan peradaban dan etika untuk mewujudkan keharmonian antara kaum di Malaysia. Secara kesimpulannya, masyarakat Malaysia yang unik dan kepelbagaian bangsa dan etnik menghadapi cabaran dalam mengekalkan etika dan peradaban. Namun, saling hormat menghormati adalah kunci untuk mencapai masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Kepelbagaian ini juga penting dalam era globalisasi untuk memastikan budaya dan nilai Malaysia terus maju. Walaupun kedatangan penjajah telah mengubah etika dan peradaban, rakyat Malaysia harus menekankan toleransi dan hormat menghormati untuk mencapai kemakmuran dan keharmonian. Sekiranya rakyat dan kerajaan mampu mengatasi masalah tersebut dalam pelbagai aspek, maka perpaduan rakyat dalam masyarakat negara akan menjadi erat, sejahtera dan aman damai.